Assalamualaikum dan selamat pagi semua murid-murid kelas cikgu. Apa khabar semua? Okey, Cikgu Munirah di sini. Hari ini cikgu akan buat video untuk bab 2 iaitu berkaitan dengan sel, struktur, fungsi dan organisasi sel. Okey, cikgu buat video supaya tidak ada pelajar yang ketinggalan. Memandangkan untuk Google Meet biasanya tidak lebih daripada 10 orang sahaja murid yang mengikuti kelas. Okey. Jadi untuk tajuk sel, okey, anda bolehlah buka buku teks muka surat 45 dan 46. Okey. Apakah itu sel? Okey. So, jika dilihat pada gambar buku teks ni, dia kata sel ni contohnya seperti sebuah rumah yang dibina daripada batu bata. Jadi, setiap batu bata ni ialah unit asas pembinaan rumah. Sama juga dengan benda hidup. So, benda hidup ni terdiri daripada unit asas yang dikenali sebagai sel. Ini adalah perumpamaan sahaja, ya. Okey, jika ada soalan menanyakan apakah itu sel, anda jawab, sel ialah unit asas benda hidup. Okey, sel ialah unit asas benda hidup. Jadi, sel hanya boleh dilihat di bawah mikroskop. Okey, mikroskop ni ialah satu alat yang telah dicipta oleh seorang ahli sains Inggeris. Okey, ini namanya ialah Robert Hooke pada tahun 1665. Okey, dia cipta sebenarnya untuk memerhatikan gabus. Okey, gabus ni kalau pelajar biasa lihat pada penutup botol ada gabus. Ya. Penutup botol ada setengah jenis botol lah. Okey. Bila guna mikroskop, dia lihat ada banyak kotak kecil dalam gabus. Jadi, beliau menamakan kotak-kotak kecil ini sebagai sel. Okey. Jadi, pada tahun yang 1674 pula, Anthony van Leeuwenhoek mereka cipta sebuah mikroskop yang lebih hebat. Okey. Boleh melihat mikroorganisma yang bergerak dalam setitik air hujan dengan mikroskopnya. Dah boleh melihat mikroorganisma. Nanti kita akan belajar berkenaan dengan mikroorganisma, ya. Jadi, sel ni dia menjalankan fungsi hidup seperti pertumbuhan. Maksudnya dia boleh membesar. Okey, respirasi. Okey, pernafasan, pembiakan dan juga perkumuhan. Perkumuhan ni membuang sisa-sisa yang tidak diperlukan oleh badan. Okey. Jadi, sel ni ini cuma perumpamaan saja. So, apa akan berlaku kalau sel dalam badan kita ni dah rosak? Apa yang akan berlaku? Sel tadi akan membentuk sel-sel baharu dengan menjalani proses pembahagian seperti dalam gambar 2.3 ni. Okey. Mula-mula 1, kemudian dia menjadi 2 dan dia membahagikan dirinya menjadi 2 sel yang berasingan. Okey. Okey. Jadi, kalau sel yang membahagi ni secara berterusan dan tidak berhenti tanpa kawalan, apa yang akan berlaku ialah akan membentuk kanser seperti dalam gambar yang ni. Okey, Rajah 2.2. Ni ialah sel kanser sudah mula terbentuk dan akhirnya berlakulah kanser pada sel kulit. Okey. Kita biasa lihat kan ada pembesaran yang pelik pada manusia. Kadang-kadang kan kalau di kulit
maka nampaklah di kawasan kulit. Alright. Seterusnya, jika dalam buku teks muka surat 48, anda akan lihat eksperimen untuk mengkaji struktur sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Kalau sel haiwan, eksperimen kita menggunakan sel pipi manusia. Okey, di makmal kita akan sediakan pencungkil gigi. Bolehlah anda mencungkil bahagian dalam pipi, bukan sampai berdarah ya. Sikit sahaja dan letakkan di atas mikroskop. Jadi eksperimen ni kita akan buat di makmal, insya-Allah nanti. Dan ini ialah langkah-langkahnya. Okey. Bagaimana untuk menjalankan eksperimen. Jadi eksperimen ni hendaklah dijalankan berhati-hati kerana kita menggunakan kaca yang sangat nipis. Okey, cuba lihat pada bahagian B ni. Okey. Bahagian D ni kita menggunakan penutup kaca ni dia sangat mudah pecah. Okey. Jadi kita tidak menggunakan tangan untuk menurunkan kaca ni ke bawah kerana kita risau kalau gelembung udara terperangkap di dalam kaca ni. Kalau ada gelembung udara maka kita tak akan nampak sel pipi dengan jelas. Okey. Jadi cara untuk menggunakan mikroskop kita akan lihat nanti di makmal. Ini ialah sel tumbuhan pula. Yang kedua ialah kita mengkaji struktur sel tumbuhan dengan menggunakan sel bawang. Okey, sel bawang ni pula anda tidaklah boleh menggunakan bawang yang besar. Kita mesti mengupas sel bawang tersebut. Mengupas bawang tu dengan sangat nipis. Okey. Dengan betul-betul nipis barulah boleh kita lihat di bawah mikroskop. Kalau tebal memang tak nampak, tak jelas. Okey. Jadi inilah hasilnya. Nanti sepatutnya anda akan dapat lihat sel pipi bentuknya dalam keadaan yang tidak seragam. Lihat ya, dia bulat-bulat-bulat. Kalau sel bawang memang cantik. Kerana dia lebih kepada bentuk segi empat, ke arah segi empat ya. Okey. Dia akan jadi sekiranya dibesarkan, dia akan jadi seperti muka surat 50. Yang mana kita nak belajar dengan lebih jelas lagi. Okey. Cuba teka. Ni sel tumbuhan ke sel haiwan kalau cantik segi empat macam ni? Seragam. Tentulah sel tumbuhan dan ia akan berwarna hijau selalunya. Okey, jadi kita belajar struktur sel. Yang warna merah ni semua struktur sel dan yang warna hitam ni adalah fungsi kepada struktur sel. Yang pertama sekali yang paling penting kita perlu tahu adalah kawasan tengah iaitu iaitu nukleus. Ni nukleus. Okey. Nukleus ni ibarat otak kepada sel kerana dia mengawal keseluruhan aktiviti sel. Okey. Dan nukleus ni dia mengandungi kromosom yang terdiri daripada DNA yang membawa maklumat genetik. Maklumat genetik ni maksudnya kalaulah sel ni membawa maklumat bahawa dia ialah sel bawang, maka maklumat itu terkandung di dalam nukleus. Bawang jenis apa? Bawang jenis apa? Warna apa? Merah ke, kuning ke, oranye ke, bawang Holland ke, bawang apa? Itu maksudnya. Okey? Kalau manusia pula, nanti kita lihat untuk sel haiwan sebentar lagi. Manusia ialah sel haiwan ya. Okey, seterusnya anda perlu tahu yang kawasan luar ni. Iaitu luar ni ialah dinding sel. Okey, dinding sel ni tugasnya memberikan sokongan, pelindungan dan bentuk yang tetap kepada sel. Jadi bentuk yang cantik dan segi empat tepat ni adalah disebabkan oleh dinding sel. Okey, selepas dinding sel ialah seterusnya di bahagian dalam pula ni ialah membran sel. Okey, membran sel ni dia macam
macam guard lah, macam pengawal. Kerana dia mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Dia kawal. Okay. Seterusnya, ni yang warna biru ni ialah vakuol. Dia memberikan sokongan kepada sel. Dalam ni macam ada air. Okay. Seterusnya yang warna hijau ni ialah kloroplast. Okay, jangan confuse antara kloroplast dengan mitokondria. Kerana kloroplast ni warna hijau, dia penting untuk proses fotosintesis ya. Kerana dia akan menyerap tenaga cahaya. Okey, mitokondria menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Kawasan yang kosong-kosong ni ialah cytoplasm. Sitoplasma dia bertindak sebagai medium untuk semua tindak balas kimia. Okey, itu sahaja untuk nukleus. Seterusnya kita pergi kepada sel haiwan ataupun sel manusia juga sama. Sel haiwan cuba lihat dia bentuk dia bukanlah segi empat. Okey, mula-mula sekali nukleus sama seperti tadi, nukleus. Jadi untuk nukleus kalau contohnya manusia, dia membawa dalam ni dia membawa DNA. Jadi katalah DNA kita ni hidung kita mancung. Okey, jadi maklumat genetik dalam DNA ni, hidung mancung ni akan sama saja nanti untuk dibawa kepada anak-anak nanti. Anak-anak kita, sekiranya anda berkahwin, maka anak yang lain nanti akan menyerupai ibu dan ayahnya. Okey, itu maksudnya maklumat genetik ni. Okey, membran sel sama macam tadi, cytoplasm sama macam tadi, mitokondria sama. Semua sama kecuali sel haiwan tidak ada vakuol. Sorry, dia bukan tidak ada. Vakuol dia sangat kecil ya. Tapi dia tidak ada dinding sel. Tidak ada dinding sel. Okay. Alright. Dan seterusnya kita akan belajar tentang, ini hanyalah perbezaan. Okay. Perbezaan cikgu dah beritahu dah tadi. Seterusnya organisma unisel dan multisel. Okay. Organisma ini berkaitan dengan mikroorganisma. So organisma unisel, uni maksudnya satu. Okay. Satu. Organisma yang terdiri daripada satu sel sahaja. Okey, manusia bukan unisel. Manusia ada banyak sel. Jadi, manakala organisma multisel maksudnya banyak organisma yang terdiri daripada lebih daripada satu sel. Okey. Walaupun organisma ni satu sel, tapi dia juga boleh menjalankan proses pertumbuhan dan pembiakan. Cuma dia tak sama macam kita lah. Contohnya bagi unisel ialah ameba. Ni ameba. Paramecium. Dia hidup dalam kawasan yang berair. Okay, ini ialah haiwan. Okay, yang ni Euglena. Euglena ni dia ada ciri-ciri tumbuhan dan haiwan dan dia boleh buat makanan sendiri. Tapi bergerak seperti haiwan. Okay, yang ni Chlamydomonas. Comel-comel ni dia adalah unisel. Alam tumbuhan. Dia tumbuhan lah. Okey. Seterusnya ialah organisma multisel. Okey. Multisel contohnya manusia. Kita ialah multisel. Lagi muka, Spirogyra, Hydra. Okey, yang ini ialah mikroorganisma yang boleh dilihat menggunakan mikroskop. Mikroorganisma, kalau mikroorganisma maksudnya organisma mikro. Organisma yang sangat kecil hanya boleh dilihat menggunakan mikroskop. Okey, kucing juga multisel, pokok bunga ialah multisel. Okey. Right? Itu saja, kita berhenti di sini untuk subtopik 2.1 iaitu tajuk sel, struktur, fungsi dan organisasi sel. Right? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.